Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan menjelaskan masih dalam bab yang sama, iaitu bab 3, cuma subtopiknya adalah subtopik yang terakhir, iaitu berkaitan dengan teknologi maklumat. Okay, apa yang akan Cikgu jelaskan dan terangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan cara internet meluaskan peluang perniagaan. Okey, anak-anak pelajar ingat ya di sini, keywords untuk bahagian ini adalah peluang perniagaan. Okey. Sebelum itu, kita lihat dahulu apakah objektif sesi pembelajaran untuk kali ini. Diharap cikgu harap di akhir video nanti anak-anak pelajar dapat menerangkan bagaimana internet boleh meluaskan peluang-peluang perniagaan. Okey. Jadi di sini kita ada satu e-dagang. Okey, e-dagang itu adalah satu proses yang mana peniaga akan menjual barang dan pembeli akan membeli barang yang ditawarkan melalui internet. Maknanya secara atas talian. Okey, perniagaan ini menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi sebagai medium untuk komunikasi dan melakukan transaksi. Okay, semua aktiviti dilakukan secara atas talian. Okey. Di sini kelebihan e-dagang ini adalah satu, ia dapat menggantikan konsep manual. Okey, itu dalam kaedah pembayaran kita sudah tidak perlu menggunakan wang tunai. Kita hanya menggunakan atas talian menggantikan pembayaran secara tunai kepada secara atas talian. Maknanya kita transferkan saja sejumlah bayaran kepada akaun si peniaga. Okay, sebab kamu kena fahamnya e-dagang dia adalah satu konsep perniagaan secara atas talian. Maknanya urusan jual beli, urusan promosi barang, semua dilakukan atas talian. Okay, jadi dengan adanya e-dagang, ia dapat menggantikan konsep manual sebelum ini. Okay. Selain itu, e-dagang juga adalah modal yang dilabur oleh peniaga adalah kecil. Kenapa? Okay, peniaga hanya memerlukan ataupun perlu menyediakan peralatan ataupun peralatan yang berkaitan dengan aspek tersebut. Contoh, kamu mungkin ada laptop, mungkin handphone, kemudian talian internet, dan kamu boleh beroperasi sebenarnya dari rumah sahaja tanpa perlu membuka sebuah organisasi perniagaan ataupun menyewa tapak ataupun menyewa bangunan untuk melakukan operasi perniagaan. Sebab itu modal dikatakan adalah lebih kecil. Okey. Kemudian kelebihannya adalah kos operasi dan pentadbiran perniagaan lebih murah. Okey, ini apabila kamu beroperasi di rumah sahaja, maknanya semua kos-kos dan kos-kos operasi dan pentadbiran kamu sebenarnya dapat jimatkan. Tambahan lagi, kamu tidak memerlukan pekerja yang ramai. Mungkin hanya 1-2 orang pekerja sahaja. Jadi di situ semua kos yang terlibat kamu boleh kurangkan. Okey, kemudian pasarannya adalah luas sebab dia dilakukan atas talian dan semua individu ataupun mana-mana pihak boleh lihat kamu punya pengiklanan berkaitan dengan perniagaan. Okey. Tidak menanggung risiko hutang lapuk. Kenapa? Sebab apabila kamu mengadakan ataupun membuat perniagaan atas talian, barang hanya akan dihantar apabila pelanggan siap membuat bayaran dan menyertakan bukti bayaran. Dia tidak ada konsep hutang lapuk dalam sistem e-dagang. Jadi kamu dapat mengelakkan kerugian di situ. Okey, kemudian e-dagang juga dapat menjimatkan kos, masa dan tenaga pelanggan. Kenapa? Pelanggan hanya perlu lihat dalam kamu punya
blog ataupun laman web, pilih barang, bayar dan tunggu barang sampai. Jadi di situ mereka tidak perlu lagi berurusan ke kaunter, mereka tidak perlu lagi berurusan ke kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat ataupun mall-mall. Kamu tidak perlu datang untuk membeli barang itu sendiri. Ya, kamu hanya lihat saja melalui phone. Ya, pelanggan hanya perlu lihat melalui phone ataupun laptop sahaja dan pilih barang yang hendak dibeli, kemudian buat pembayaran. Jadi, kos, masa, tenaga semua dapat dijimatkan. Okey. Dan yang terakhir di sini, ya, e-dagang pelanggannya adalah luas. Dia di sini tadi pasaran yang luas. Jadi apabila pasaran yang luas, maknanya kamu ada ramai pelanggan. Dan bukan setakat dalam negeri kamu sahaja, dalam negara mungkin ada pelanggan dari luar negara. Okay, kalau kamu lihat konsep e-dagang ini, perniagaan atas talian ini, ya, banyak sekarang dilakukan dan produk-produk bukan setakat produk dalam negara. Ya, sebab itu pasaran kamu lebih luas dan pelanggan kamu adalah lebih ramai. Okey. Seterusnya ya, kita akan lihat pula, iaitu yang pertama, ya, cara pertama internet meluaskan perniagaan melalui e-dagang. Okey. Yang kedua ini adalah e-perolehan. E-perolehan itu apa? Okey, e-perolehan di sini dia adalah satu proses pembelian barangan pembekal, ya, barangan bekalan perniagaan kerajaan secara automatik dengan menggunakan internet. Okey, ini berbeza pula dengan e-dagang. E-dagang dia proses jual beli ataupun aktiviti perdagangan atas talian, perniagaan atas talian, tetapi untuk e-perolehan dia hanya mengkhusus kepada kerajaan, iaitu berkaitan dengan barang bekalan. Tapi masih yang sama menggunakan medium atas talian. Okey. Yang mana di sini, ya, e-perolehan akan membolehkan pembekal mempamerkan produk di dalam jaringan web dunia, menerima, mengurus dan memproses pesanan serta menerima bayaran daripada agensi kerajaan. Sebab hanya ditawarkan kepada agensi kerajaan. Sebab e-perolehan ini adalah urusan jual beli barang bekalan bagi kerajaan. Okey. Katalog, sebut harga, tender, mendaftar, permohonan rayuan, semakan semua dilakukan atas talian. Okey, kemudian untuk e-perolehan ini, ya, kelebihannya satu, proses menjadi lebih singkat, ringkas dan menjimatkan kos lah, ya. Menjimatkan kos ni kamu memang sudah sedia maklum lah. Tiada kertas digunakan, mungkin tak payah perlu bayar sewa tapak atau bangunan, mungkin akan beroperasi di rumah. Ataupun kalaupun kamu terpaksa menyewa, kamu mungkin akan sewa bangunan yang lebih kecil. Dan prosesnya juga adalah ringkas. Okey. Kemudian proses pembayaran lebih cepat, ya, sebab dibuat atas talian. Kalau sebelum ini pembayarannya, aktiviti pembayaran bagi pihak kerajaan dikatakan agak lambat, ya, mungkin memakan masa 2-3 bulan. Tapi sekarang proses pembayaran dia sudah tidak lagi memakan masa sehingga berbulan. Ya, rasanya dalam seminggu itu yang paling lama lah. Ya, sebab di sini proses dicepatkan pembayaran tersebut. Okey, transaksi dijamin selamat sebab kamu akan bayar, pihak kerajaan akan bayar terus ke akaun pembekal tersebut, ya, tanpa melalui mana-mana inilah, ya, pihak ketiga. Okey, boleh berhubung terus dengan pelanggan, ya, siapa kamu terus berhubung dengan pembekal lah, pembekal yang membekalkan barang tersebut. Okey, boleh menebusi pasaran dunia sebab atas talian maka pasarannya adalah lebih luas. Okey, dan proses penilaian menjadi lebih efisien dan efektif. Maknanya di sini secara tidak langsung, ya, pelanggan iaitu kerajaan, ya, dia boleh terus menilai prestasi pembekal tersebut, ya, baik atau tidak pembekal itu, okey atau tidak, servisnya okey atau tidak.
Jadi itu antara kelebihan e-perolehan. Jadi beza ya, e-dagang, aktiviti perniagaan atas talian ini terbuka kepada semua. E-perolehan adalah proses pembekalan barang, ya, barang bekalan kerajaan. Ya, aktiviti untuk barang bekalan kerajaan sahaja. Okey. Seterusnya, ya, cara internet meneruskan perniagaan yang ketiga adalah melalui e-pemasaran. E-pemasaran ini adalah penerapan prinsip-prinsip pemasaran dan teknik pemasaran melalui media elektronik dan lebih mengkhusus kepada internet. Maknanya aktiviti memasarkan barang dilakukan secara atas talian. Okay, kalau kamu lihat kalau kamu masih ingat dalam tajuk pemasaran yang kamu belajar masa semester 1, dia adalah benda yang sangat luas, ya, merangkumi promosi produk kamu, merangkumi kamu punya pengeluaran produk, ya, macam mana produk itu dikeluarkan, macam mana dia dipasarkan. Ya, dalam pemasaran itu kamu tahu siapa pelanggan kamu. Jadi di sini dalam e-pemasaran, ya, semua prinsip-prinsip pemasaran dan teknik itu akan dilakukan secara atas talian. Okey. Yang mana di sini, ya, jenis e-pemasaran dia ada paparan iklan. Maknanya pengiklanan melalui media elektronik. Kamu biasa kan kalau kamu buka internet mana-mana video dia akan masuk iklan. Itu adalah contoh e-pemasaran. Ya, iklan dipaparkan melalui media elektronik secara atas talian. Okay. Kemudian pemasaran secara media sosial, maknanya kamu buat promosi tentang barang yang kamu jual ataupun perkhidmatan kamu melalui media sosial. Media sosial sekarang kita ada banyak kan, ya, di FB, Twitter, itu semua adalah salah satu medium lah yang boleh digunakan untuk kamu melakukan aktiviti pemasaran. Dan yang ketiga, pemasaran melalui email. Ya, maknanya promosi-promosi akan masuk ke email, ya, individu. Okey, jadi itu antara 3 jenis e-pemasaran. Okey, seterusnya, ya, masih dalam e-pemasaran, ya, kelebihan e-pemasaran ini satu, mudah dan berkesan lah, ya. Maknanya kamu tidak perlu sudah mencetak kamu punya bahan promosi. Kamu tidak perlu lagi membuat promosi secara manual. Semua dilakukan secara atas talian. Sebab itu dia menjadi lebih mudah dan lebih berkesan. Okay, kemudian, ya, tidak melibatkan kos yang tinggi. Okay, di sini kamu sudah tidak menggunakan lagi kertas, ya, hanya melibatkan menggunakan handphone ataupun laptop, ya, untuk melakukan aktiviti tersebut secara atas talian. Okey, seterusnya beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sepanjang masa promosi itu akan berjalan. Ya, aktiviti dalam kamu punya pemasaran itu akan berjalan. Okey, boleh menarik pelanggan dari seluruh dunia. Okay, sebab kamu lakukan secara atas talian, maka pasaran kamu dia adalah luas. Bila pasaran itu adalah luas, maka pelanggan kamu juga adalah ramai dan meliputi seluruh dunia. Okay, seterusnya, membolehkan, ya, pihak organisasi itu berkomunikasi dengan pelanggan secara atas talian. Okey, dan yang terakhir, maklumat kamu dapat kemas kini dari semasa ke semasa sekiranya berlaku sebarang perubahan. Okey, itu untuk e-pemasaran. Jadi kan, kalau kamu lihat, ya, e-pemasaran, cikgu bagi contoh untuk e-pemasaran, ya, contohnya Shopee. Shopee itu adalah satu medium untuk peniaga-peniaga memasarkan produk mereka. Ya, kalau kamu lihat produk-produk yang ditawarkan di Shopee, dia ada daripada kedai-kedai ataupun pemilik-pemilik perniagaan ataupun organisasi-organisasi perniagaan yang berbeza. Ya, bukan setakat dalam negara, malah luar negara. Jadi pengguna hanya perlu
pilih ataupun pelanggan hanya perlu pilih produk yang mana yang kamu mahu daripada siapa, di mana negaranya yang kamu rasa kamu percayai. Okey, itu untuk E pemasaran. Jadi, ini adalah 3 cara ya bagaimana internet meluaskan peluang perniagaan. Ya, e-dagang, e-perolehan, kemudian kita ada e-pemasaran. Okay, jadi cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar. Okay, sekiranya bermanfaat boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain dan teruskan dengan cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okay, jadi sampai di sini sahaja. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi. Bye.